Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah dan saya Rafiza Haji Mahmud. Berita utama malam ini. Lebih 100 pegawai dan kaki tangan daripada 3 buah kementerian menerima pingat kerja lama PKL sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-76. Perkembangan sektor minyak dan gas hiliran perlu terus dipromosi ke arah peralihan penggunaan tenaga bersih. Royal Brunei Polo and Riding Club Jerodong menjadi tumpuan orang ramai untuk menyaksikan kejohanan polo amal. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat menyaksikan kejohanan polo amal dan seterusnya berkenan menyempurnakan pengurnian hadiah-hadiah kejohanan. Detik-detik menarik semasa kejohanan tersebut dimuatkan dalam kejohanan polo amal. Sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-76,
53 pegawai dan kaki tangan Kementerian Hal Ehwal Agama pagi tadi menerima pingat kerja lama PKL. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis diadakan pagi tadi di Kementerian Hal Ehwal Agama. Perlu bekerja dengan jujur, amanah, bersungguh-sungguh dan juga bertanggungjawab dan mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam. Jadikan amanah itu salah satu ibadah. Kalau tadi menjadikan ia satu ibadah, tani akan tahu manisnya ibadah itu kepada Sang Pencipta dunia. Bukan saja untuk membagi motivasi kepada seluruh warga Perkhidmatan Awam, tetapi satu catatan sejarah lah dalam sepanjang perkhidmatan kami dan akan dikenang selama-lamanya lah. Kementerian Kesihatan dan jabatan-jabatan di bawahnya pagi tadi juga mengadakan majlis penyampaian pingat kerja lama PKL. Majlis berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, kepada 41 warga Kementerian Kesihatan. Majlis bertujuan untuk memberikan penghargaan bagi warga Kementerian Kesihatan atas jasa bakti mereka dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan. Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi serta jabatan-jabatan dan agensi-agensi pihak berkuasa di bawahnya petang tadi juga mengadakan majlis serupa. Penyampaian pingat-pingat disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Seramai 14 orang menerima pingat berkenaan. Tabung Kemanusiaan Gempa Bumi Republik Turki dan Republik Arab Syria hari ini menerima lebih RM303,000. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Tabung Kemanusiaan Gempa Bumi Republik Turki dan Republik Arab Syria hari ini menerima lebih RM303,000 daripada Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Agama dan syarikat-syarikat telekomunikasi iaitu Data Stream Digital Sendirian Berhad DSD, Progressive Sendirian Berhad dan Imagine Sendirian Berhad. Penyerahannya diadakan pagi tadi di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Sumbangan diterima oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Agama, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, selaku penasihat bersama Tabung Kemanusiaan Gempa Bumi Republik Turki dan Republik Arab Syria. Jabatan Hal Ehwal Masjid menyerahkan sumbangan berjumlah lebih RM132,000 hasil kutipan daripada 116 buah peti tabung di masjid-masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara. Manakala DST Sendirian Berhad menyumbangkan lebih RM138,000, Progressive Sendirian Berhad pula menyumbangkan lebih RM31,000 dan Imagine Sendirian Berhad pula menyerahkan sumbangan lebih RM870. Sektor minyak dan gas memainkan peranan penting dalam keselamatan tenaga negara bagi tempoh beberapa dekad akan datang kerana ia menjana pertumbuhan ekonomi negara dan meningkatkan usaha ke arah peralihan penggunaan tenaga bersih. Perkara itu dijelaskan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua semasa majlis pelancaran Seminar Tenaga sempena pameran dan persidangan pertengahan tahun Brunei MYCE 2023. Yang Berhormat Pihin Datuk Lera Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof dalam ucapannya menambah
adalah penting untuk negara terus mempromosikan perkembangan minyak dan gas hiliran dengan pemain industri minyak dan gas negara perlu memainkan peranan ke arah peralihan tersebut. Energy transition happens across the whole energy value chain. The government has taken steps to advance the national solar energy target to 100 megawatts by 2025 and at least 30% of power generation mix by 2035. Brunei Darussalam is currently exploring the potential of renewable energy-based connectivity through interconnection with neighboring countries as we lie in the region with abundant renewable energy resources. Dengan tema ke arah peralihan tenaga hijau dan pembangunan mampan di Asia Tenggara, seminar menekankan seruan serantau bagi tindakan bersepadu untuk mempercepatkan peralihan tenaga serantau, di samping memastikan kesaksamaan dan keterangkuman kepada ekonomi, masyarakat dan komuniti. Seminar berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Menerusi sesi dialog Seminar Tenaga Sempena Brunei MYCE 2023 bertujuan mengukuhkan kerjasama serta mengesahkan komitmen untuk mencapai ekonomi rendah karbon. Seminar pada sebelah pagi diisikan dengan pembentangan kajian kes. Kajian kes memberikan pandangan mengenai pelbagai aspek, antaranya meningkatkan dan mempercepatkan penggunaan tenaga boleh diperbaharui serta sambungan kuasa rentas sempadan di negara Brunei Darussalam. Semasa pembentangan ini, ahli panel mengongsikan dan membincangkan beberapa aspek peraturan, kaedah pembiayaan dan pembangunan kapasiti sekitar peralihan tenaga. Pada sesi sebelah petang, seminar membincangkan tajuk teknologi baru muncul untuk masa depan tenaga bersih. Sesi mengetengahkan trend terkini dalam penangkapan, penggunaan dan penyimpanan karbon teknologi CCUS yang sedang digunapakai oleh pemain industri tenaga. Seminar akan disambung semula esok dengan membincangkan beberapa tajuk lain. Forum Kerjaya UBD memberikan pendedahan kepada mahasiswa dan pelajar institusi pendidikan tinggi mengenai pasaran kerja. Bahan mengenainya seketika nanti kembali selepas ini. It's time to go beyond the digital banking revolution. You now have access to our most impressive savings account solution yet. In a major leap, the Olive mobile application introduces a completely online savings account opening. This is the Olive mobile application by BIBD at Tamil Berhad. Dalam realisasikan hasrat negara menjadi negara zikir, rakyat dan penduduk negara ini perlu sama-sama berganding bahu mencapai hasrat tersebut. Ia boleh diterjemahkan dalam setiap kehidupan seharian, sama ada dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Indahnya agama Islam dan hebatnya kitab suci Al-Quran itu mampu menerangi segala-galanya yang ada di dalam dunia ini. Marilah sama-sama kita ni berganding bahu untuk sama-sama kita ni berusaha mencapai apa yang dihasratkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia, menjadikan negara kita ni sebuah negara zikir. Pendidikan sembahyang yang mana ianya harus disemai dari kecil lagi. Jadi di sini impaknya bagi sesiapa yang memelihara sembahyang dari kecil, kita ni pelihara dari segi rukun-rukunnya, penghayatannya dan juga khusyuknya. Jadi insya-Allah sembahyang itu pasti akan mencegah kita ni dari perkara mungkar dan juga keji. Dakwah adalah usaha mengajak manusia untuk beriman kepada Allah sekaligus mengajak kepada kebaikan dan menjauhi kejahatan, kerosakan dan lain-lain amalan yang tidak baik. Dan tujuan utama dakwah ialah mewujudkan kebahagiaan dan juga kesejahteraan hidup di dunia dan juga di akhirat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Semoga baginda dilanjutkan usia, sihat walafiat dan di bawah pemerintahan dan kepimpinan serta kebijaksanaan baginda, negara Brunei Darussalam akan sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala jua. Amin ya rabbal alamin. Universiti Brunei Darussalam UBD mengadakan Forum Kerjaya sempena Pameran Kerjaya UBD 2023. Forum yang berlangsung pagi tadi itu bertujuan mendapatkan nasihat mengenai pasaran kerja. Forum yang disertai para siswa dan siswi serta para pelajar institusi pengajian tinggi ini mencakupi 2 sesi. Antara panel forum, Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi, Kementerian Pendidikan. Forum antara lain menumpukan kepada trend terkini pasaran pekerjaan bagi lepasan graduan dalam konteks teknologi, industri kreatif dan keusahawanan. Manakala sesi kedua menekankan kerjaya dalam sektor keusahawanan dan perniagaan. As somebody who are in the private sector. Dua lagi pelajar Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE pagi tadi berlepas meninggalkan negara ke Kemboja untuk mengikuti program Mobility TVET ASEAN ROK. Hadir mengucapkan selamat berlayar Dr. Suhaimi bin Haji Abdul Wahab, pemangku pengetua IBTE Kampus Satelit. Program yang dibiayai sepenuhnya oleh ASEAN ROK Corporation Fund ini diharapkan dapat meningkatkan kemahiran vocational di ASEAN. Para peserta program akan mengikuti pembelajaran teori dan praktikal selama 12 minggu, termasuk 4 minggu latihan industri. Bila lepas ku dapat PLC program ni, ia akan meningkatkan sertifikatku dan aku mengharap aku akan menjadi aset di negara Brunei Darussalam kerana PLC program ini adalah katakan tidak banyak orang mengambil di Brunei ini dan ia akan menolonglah dalam future career itu. Sempena memperingati penubuhan Pusat Kegiatan Warga Emas Daerah Tutong ke-6 tahun, pusat berkenaan pagi tadi mengadakan majlis doa kesyukuran. Majlis berlangsung di pusat berkenaan di Pekan Tutong. Antara pengisian majlis termasuk persembahan Dikir Brunei dan Dikir Ashrakal serta bacaan doa kesyukuran. Dalam ucapannya, Awang Haji Hamafi bin Muhammad Yassin, pengurus Pusat Kegiatan Warga Emas Daerah Tutong, antara lain menyentuh mengenai tujuan penubuhan pusat berkenaan. Pusat tersebut juga tersenarai dalam pangkalan data global amalan mesra umur serta mendapat pengiktirafan daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia sebagai satu negara yang telah melaksanakan amalan mesra umur. Persekutuan Pencak Silat Kebangsaan Negara Brunei Darussalam petang kemarin menganjurkan pertandingan pencak silat peringkat daerah Temburong. Diadakan sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-77, pertandingan berlangsung di Dewan Kemasyarakatan Mukim Bokok, Kampung Ratai, Temburong. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Pengiran Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, Pegawai Daerah Temburong. 8 kategori dipertandingkan dan kira-kira 30 orang menyertainya. Johan bagi setiap kategori akan mewakili Daerah Temburong ke peringkat kebangsaan pada 23 Julai di daerah Brunei dan Muara. Saingan bola sepak Liga Super Brunei diteruskan kemarin dengan 4 perlawanan. Di Stadium FABD Berakas, Kasuka FC terus mengukuhkan kedudukannya di puncak Liga dengan mencatat kemenangan 4-0 ke atas Pancur Murai FC. Sementara itu, dalam perlawanan di Mini Stadium, Hassanal Bolkiah Gadong pula menyaksikan Majlis Sukan Polis Diraja Brunei MSPPDB tewas 1-2 kepada Wijaya FC.
Turut mengutip 3 mata penuh Majlis Sukan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei MSABDB setelah berjaya mengalahkan IKLS MB5 2-0 di balapan padang Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Brakas. Di padang Kompleks Sukan Brakas pula menyaksikan Indrayasi membelasah Bakis FC 6-0. Dalam perkembangan berasingan, Brunei DPMM FC akan meneruskan saingan bola sepak Liga Perdana Singapura malam esok. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Bishan Singapura itu, Brunei DPMM FC akan berdepan Lion City Sailors. Setakat ini, Brunei DPMM FC menduduki tangga ke-7 Liga dengan mengutip 15 mata. Manakala Lion City Sailors pula menduduki tangga kedua Liga dengan 39 mata. Pasukan SGTB dan The Barcats memastikan tempat ke separuh akhir selepas menyingkirkan lawan masing-masing dalam aksi suku akhir kejohanan bola keranjang Piala UC 1000 sempena sambutan Hari Keputeraan semalam. Pasukan TKT House tewas kepada SGTB 58-62. Dalam satu lagi perlawanan, pasukan di Barcats mengalahkan Wan Sing Trading 77-71.